Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi beberapa minggu lepas, edaran Tanchong dia ada menayangkan kepada pihak media Nissan Navara Pro 4X. Ini sebagai model contoh lah untuk Navara yang dikemas kini untuk tahun 2021. Model yang akan dilancarkan pada April ini diberi kemaskini reka bentuk dan visual di samping beberapa perubahan teknikal terhadap model tersebut. Walaupun masih lagi menggunakan kerangka tangga yang lama iaitu the old leather frame chassis, model ini kelihatan berbeza langsung dengan perubahan besar pada reka bentuk jeriji yang kini lebih mirip model pickup besar Titan yang hanya ditawarkan di Amerika Syarikat. Gaya ini diteruskan dengan reka bentuk lampu depan yang menggunakan cube cahaya yang sebenarnya adalah lampu jenis projector dengan sumber cahaya LED. Terdapat lampu siang LED untuk varian Pro X serta lampu kabus dan reka bentuk bawah bumper yang iras kepada lapik gelongso ataupun skid plate. Reka bentuk sarang roda atau wheel arch diberi nafas baru dengan kemasan plastik berwarna gelap dan kotak berwarna jingga sebagai perincian. Nampak macam lampu tapi cat aja. Hilux pun ada benda ni. Mungkin dah jadi trend kot agaknya. Dalam gaya terbaru, Navara memakai tayar pelbagai permukaan ataupun all-terrain tyres dengan saiz 17 inci. 1 inci lebih kecil dari model VLT yang diganti sebelum ni. Warna hitam pada roda kelihatan sebagai ciri penting gaya baru Navara sebab nampaknya this Pro 4X ni memang dia punya trim di hitam lah, all black out trim lah, sehingga semua lencana dan grafik ditukar ke warna hitam. Secara keseluruhan, Navara terkini kelihatan lebih besar dari model yang diganti dan pada amatan saya lah ini akibat reka bentuk baru bonnet yang lebih kembung dan tinggi. Ini sesuai dengan image ala Titan. Kalau kita perhatikan, garisan atas ruang barangan belakang ataupun trunk bed juga menjongkit sedikit ke belakang dan ini terus bersambung kepada pintu belakang ataupun the cargo door dan direka supaya kelihatan seperti satu spoiler. Reka bentuk bumper belakang kini dilengkapkan dengan anak tangga untuk memudahkan kita memanjat dan juga ada spring pembantu untuk meringankan sikit usaha kita menutup pintu barang. Tapi ikhlas saya katakan sistem ini kurang berjaya lah pada saya jika dibandingkan dengan sistem yang digunakan oleh jenama lain kerana torsion bar yang digunakan terlalu halus dan tidak menyumbang banyak ke arah pengurangan beban. Dalam ruang barang, Nissan telah memilih untuk memasang satu peralatan unik iaitu landasan utility ataupun utility rail di mana terdapat 4 cangkuk barangan yang boleh dilaraskan ke depan dan belakang. Cangkuk ni pun besi tuang. Memang pada saya ini satu peralatan yang agak mahal lah dan ini mungkin menarik kepada mereka yang menggunakan pickup truck ni untuk mengangkat basikal mahal lah tiap hujung minggu. Saya rasa orang biasa rasanya mungkin dia tak mau bayar kot lebih untuk ciri-ciri begini. Cukup dengan cangkuk biasa kat belakang tu. Navara ini juga dilengkapkan dengan radar hadapan. Tetapi pada saya agak aneh kerana varian termahal iaitu Pro 4X ini tidak didatangkan dengan sistem adaptive cruise control. Tidak apa guna radar itu. Apabila ditanya, kami diberitahu radar ini untuk kegunaan sistem pengesan objek bergerak yang pintar ataupun Intelligent Moving Object Detection. Katanya dia boleh mengesan kenderaan di depan kenderaan kita. Macam mana bila saya tanya, dia tak boleh nak berikan penjelasan dengan yang lebih halus lagi lah. Pelik juga kerana syarikat seperti Honda dan Daihatsu serta Pro 2 boleh menghasilkan sistem brake kecemasan automatik. Jadi Intelligent Moving Object Detection tu untuk itulah. Tapi sistem yang digunakan oleh Honda dan Pro 2 hanya bergantung kepada maklumat yang dicapai melalui kamera saja. Dia orang tak ada radar pun. Jadi apa perlunya radar tu? Bukan apa, radar tu peralatan yang mahal. Kalau berlaku pelanggaran, sudah hampir pasti ia perlu ditukar dengan baru pasal benda tu ada kat depan, kat bumper kan. Soalan itu tak dapat dijawab lah oleh Nissan Malaysia kerana dia orang kata ini memang package daripada Thailand. Dia orang kena pilih package-package tertentu dan ini package yang datang sekali satu set equipment. Tak tahu lah Nissan main game apa ini, tapi saya rasa ini satu langkah yang kurang bijak lah oleh Nissan. Yang sedihnya lagi, pasaran Malaysia terpaksa menerima enjin lama 2.5 liter.
Bila mana Thailand sudah pun menggunakan punca kuasa 2.3 liter yang terbaru. Katanya lah, ini akibat keputusan mengenai spesifikasi model terbaru ini terpaksa dibuat pada tahun 2018, 3 tahun yang lalu. Dan pada masa itu, bekalan bahan api diesel Euro 4 atau yang lebih baik daripada Euro 4 tidak terdapat di pasaran kecuali di beberapa pam tertentu. Macam BHP ada, ataupun bukan semua. Petronas pun tak silap saya mungkin ada yang ada, tapi bukan semua. Enjin lama ni juga didatangkan dengan satu ciri unik. Saya lah tengok baru perasan, saya terkejut. Iaitu ada satu pam bahan api pemula, ada primer pump yang rupa macam bola getah tu, yang digunakan untuk menyedut bahan api. Kalau kata kita lupa isi minyak sampai habis kosong, nak prime balik boleh guna benda tu. Pelik pasal selalu kereta moden dia memang kita on aja elektrik, dia akan prime the pump dulu lah pakai gunakan pump elektrik. Apapun, enjin ini kekal dengan keupayaan menjana 190 PS pada 3,600 RPM dan 450 Nm torque pada kelajuan 2,000 RPM onwards lah. Enjin baru yang kecil itu pun sama kuasa dia macam ni juga. Kuasa dihantar ke roda belakang ataupun 4-4 roda melalui kotak gear yang sedia ada. Tapi ada satu mod laluan lasak yang baru serta satu sistem kawalan ayunan trailer. Ayunan trailer ni dia macam mangkuk ayun, bahaya sebab lazimnya ayunan trailer ni bila dia berlaku, pemandu yang tak biasa tak akan sedar. Dan ianya berlaku kerana imbangan barang dekat trailer tu tak betul. Dan bila dia dah out of control, dia dah menjadi besar ayunan dia, memang menjadi sukar untuk kita kawal, sama macam mangkuk ayun. Jadi ini memang satu ciri yang sangat bagus untuk ada pada pickup truck dan apa-apalah kenderaan yang boleh menarik trailer di belakang. Dalam kabin pula kita melihat ada sedikitlah perubahan. Yang paling jelas ialah penggunaan steering yang sebelum ini kita dapati pada model MPV Serena. Maklumat pemanduan dibekalkan melalui 2 dial analog dan satu skrin pelbagai maklumat. Skrin tengah 7 inci boleh disambung pada peranti melalui sistem Apple CarPlay dan Android Auto. Sementara keperluan mengecharge pula dipenuhi oleh 2 pengkalan USB di bawah tempat letak tangan depan dan satu lagi ada untuk kabin belakang. Kemasan kerusi kini lebih canggih, biasa dengan logo Pro 4X ni. Dan penumpang belakang pula telah diberi sedikit perhatian tambahan dengan penggunaan cushion sandaran reka bentuk melengkung yang baru yang kelihatan lebih selesa lah. Nampak macam dia lebih menyokong belakang pinggang kita tu. Lambar support dia bagus sikit. Menurut Nissan, mereka menggunakan lebih penebat bunyi dalam Navara kali ini untuk mengurangkan NVH ataupun bunyi gegaran dan kekasaran. Sebagai contoh, mereka menggunakan kaca depan akustik dan tingkap depan juga akustik. Ini boleh mengurangkan kemasukan bunyi ke dalam kabin. Perubahan teknikal lain ialah penalaan semula sistem steering bagi mengurangkan daya yang diperlukan untuk mengubah arah pada kelajuan rendah dan meningkatkan ketangkasan tindak balas. Sistem gantungan multilink ataupun pelbagai hubungan yang digunakan di belakang kini diberi spring dengan 2 kadar mampatan ataupun dual spring rate. Ini sepatutnya dapat mengurangkan lantonan lah bila kenderaan kosong sambil memiliki keupayaan menanggung beban yang lebih tinggi iaitu 1.1 tan berbanding dengan 750 kg sebelum ini. Harga akan diketahui bila model ini dilancarkan pada minggu ini, hari Jumaat. Tapi buku tempatan sudah pun dibuka untuk anda masukkan nama. Okay, terima kasih tengok sampai habis. Kalau suka tekan butang like. Kalau ada peminat Navara, kawan awak, kongsikan dengan diorang. Dan kalau boleh tekan subscribe. Tekan butang lonceng untuk mendapat maklumat terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.